luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sama-sama kita berdoa pada petang yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian. Kalau di rumah ustazah sekarang ni sedang hujan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hujan yang sedang turun, ya lebih-lebih lagi lah kita mendapat kemustajaban doa kita insya-Allah. Sama-sama kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun. Engkau cinta untuk mengampunkan, Engkau suka untuk mengampunkan. Maka ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kedua ibu bapa kami, ampunkanlah pasangan hidup kami, ampunkanlah anak-anak kami, ampunkanlah keluarga adik-beradik kami, jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami, seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur kita petang ini. Ya, kuliah kita ini dibawakan oleh Malaysia for Syria. Ya, sebuah badan NGO yang berusaha keras tuan-puan sekalian untuk membantu sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Syria yang saat ini juga sedang Ramadan seperti mana kita, ya berpuasa seperti mana kita,
Tapi Masya Allah tuan-puan, boleh jadi kita berpuasa dalam keadaan yang selesa. Ya, kita bakal berbuka puasa dan pernah pun berbuka puasa semalam dan hari-hari sebelumnya dengan makanan yang enak-enak dan yang lazat-lazat. Mungkin sebahagian daripada kita tidak pernah menghadapi masalah. Ya, bertanya dalam diri, bertanya sesama keluarga, sesama suami dan anak-anak, buka puasa ni nak makan apa, tak ada apa dekat rumah, tak ada beras, tak ada makanan, tak ada lauk. Mungkin tak pernah berlaku dalam hidup kita. Tapi itulah di antara senario yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Syria. Sebab itu tuan-puan sekalian, Malaysia for Syria, dia bertungkus lumus untuk mencari dana. Ya, maknanya dana sumbangan untuk setiap makanan bagi berbuka puasa sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Syria. Jadi nanti insya-Allah tuan-puan boleh masuk kepada Facebook Malaysia for Syria untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi sekalian, ya, dah masak ke belum ni akak-akak ni? Masya Allah, Alhamdulillah ya, bila kita semakin sibuk, Alhamdulillah, ya, pandai pula kita dengan izin Allah untuk membahagi-bahagi masa kita. Ya, dah tahu dah petang nak dengar live, dah tahu petang nak live. Pandai-pandailah cari masa ya untuk kita memasak hidangan untuk keluarga dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Sahabat sekalian, hari ini kita nak bercakap tentang satu tajuk. Ya, tajuk kita adalah tentang jauhi meniti titian istidraj. Jauhi meniti titian istidraj. Maknanya yang kita nak sebut tentang istidraj ini adalah musibah. Yang kita nak sebut tentang istidraj ini, kita faham dulu apa dia. Ini benda yang kita tak nak berlaku dalam hidup kita. Kita tak nak meniti tangga-tangga itu. Kita tak nak mendekati yang namanya istidraj itu. Sebab itu pada tajuk kita disebut jauhi, elakkan, jangan dekati. Lalu mari kita lihat terlebih dahulu tuan-puan sekalian, apa yang dimaksudkan dengan istidraj itu. Istidraj secara bahasa diambil daripada perkataan daraja yang membawa maksud naik daripada satu tingkat ke satu tingkat yang lain. Naik daripada satu mata tangga ke satu mata tangga yang lain. Itu adalah daraja, iaitu adalah maksud dari segi bahasanya adalah tangga. Adapun bila disebut tentang istidraj, maksud dari segi istilahnya adalah ya, satu keadaan daripada Allah kepada hamba yang difahami sebagai hukuman, ya, yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung, ya, dan tidak yang iaitu hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit, tidak diberikan secara sekaligus, tidak diberikan secara langsung. Allah Azza wa Jalla membiarkan seseorang itu dalam keadaan yang melalaikan, seolah-olah macam diberi nikmat tetapi sebenarnya ada azab yang sedang menunggunya. Dalam hal ini Allah telah pun berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik sikit demi sedikit. Tarik sikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak sedar, dari arah yang mereka tidak ketahui. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, ini bukan ustazah yang cakap. Ya, kalau ustazah yang cakap, kalau nak takut, takutlah. Kalau tak takut pun tak apa. Kalau ustazah kata, ustazah akan buat sikit-sikit ya, mengazab kamu, ya, ustazah akan tarik sikit-sikit ya, sampai kamu tak terasa yang kamu sedang diazab. Kalau ustazah yang cakap tuan-puan sekalian, tak apalah. Ya, nak abaikan pun tak apalah. Sebab ustazah ni bukan siapa-siapa pun, tak pandai apa pun, ya, manusia yang lemah. Tapi ini adalah kalamullah. Tak takutkah kita bila Allah kata kami, yakni Allah. Ya, kalau kita tengok dalam Quran, ada perkataan ana, ada perkataan nahnu. Sama kedua-duanya itu disebut yang merujuk kepada Allah. Ya, jadi apa beza ketika mana penggunaan? Contoh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Kat situ Allah dengan menggunakan maknanya perkataan ana. Tapi dalam ni nastadrijuhum maksudnya nahnu, sanastadrijuhum maknanya apa? Kami. Jadi mungkin ada nampak ana dengan nahnu tu, satu tu maknanya aku, satu maknanya kami. Kedua-duanya merujuk kepada Allah, tidak merujuk kepada yang lain selain daripada Allah. Tapi apa hikmah beza tersebut? Ya, mungkin benda tu sangat luas dibincangkan, tapi sekadar yang boleh Ustaz sebut pada petang ini, kalau sebut ana ni lebih merujuk kepada
ya ketuhanan tersebut. Maknanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan disyirikkan Allah, ya, menyebut kepada zat Allah itu sendiri. Akulah Tuhan kamu. Ya, maknanya semua sekali tentang Allah. Adapun bila disebut nahnu, maknanya kami yang menguasai segala sistem. Kami yang menguasai segala-galanya. Ya, kami boleh arahkan tentera kami yang bernama angin. Kami boleh arahkan tentera kami yang bernama burung-burung. Kami boleh arahkan tentera kami yang namanya sel-sel yang boleh merebak dalam tubuh badan seseorang. Terlalu hebat kekuasaan sistem yang dijaga selia oleh Allah seluruhnya. Jadi bila sebut sanastadrijuhum, kami dengan segala sistem yang kami ada, dengan segala kekuasaan yang kami ada, dengan segala kehebatan yang kami ada, kami akan tarik kalian sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan, kepada azab dalam keadaan kamu langsung tidak perasan, kamu langsung tidak sedar. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, inilah satu keadaan yang sangat menakutkan di mana kita tidak menyedari bahawa sebenarnya Allah sedang murka kepada hamba-Nya. Ya, kita sangat takut duduk dalam keadaan, ya, ingatkan pemberian itu pemberian yang layak dikatakan sebagai nikmat, tapi rupa-rupanya Allah beri, Allah beri, Allah beri, tapi pemberian itu rupa-rupanya adalah pemberian dalam sifat ataupun bentuknya adalah istidraj. Maknanya pemberian nikmat seakan-akan seperti nikmat, pemberian daripada Allah, tapi tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, tetapi mendekatkan kita kepada kemurkaan Allah, kepada azab Allah. Padahal sahabat-sahabat sekalian, sepatutnya setiap apa yang Allah berikan kepada kita boleh jadi jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sepatutnya, semua sekali. Apa nikmat Allah bagi kat kita? Allah bagi kita pandangan, Allah bagi kita mata. Ke mana kita nak hantarkan pandangan kita? Ke mana kita nak hantarkan pandangan kita, sahabat-sahabat sekalian? Allah berikan kita nikmat penglihatan. Kita nak melihat tafakkur fi khalqis samawati wal ard, melihat alam kejadian Allah. Ada beberapa perkara yang disebut sebagai ibadah kalau kita pandang. Antaranya ialah memandang Kaabah. Kedua, memandang kedua ibu bapa. Ketiga, memandang mushaf Al-Quran, memandang ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita pandang pun dapat pahala, pandang jadi ibadah. Tapi kalaulah di tengah-tengah Allah memberikan kita nikmat penglihatan, ya, orang lain dah pakai cermin mata, orang lain dah rabun, kita, ya, mungkin kita boleh cakap mendabik dada. Saya umur 60, mata saya terang lagi. Saya umur 55, mata saya nampak ni semua-semua ni, kuman-kuman ni pun saya nampak ni. Tapi kesian, ya, dia mengaku dia nampak kuman-kuman, ya, tapi dia tak boleh nampak ayat Quran. Dia tak boleh baca ayat Quran. Sampai umur 60 pun belum datang lagi, dia kata tak datang seru lagi nak pergi Mekah. Tak datang seru lagi nak menunaikan ibadah haji. Tak ada perasaan lagi nak pergi menunaikan umrah. Padahal duitnya banyak. Kesian dia. Dia ada nikmat penglihatan, tapi nikmat penglihatan tak menghantarkan dia untuk mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ada nikmat lidah, tuan-puan sekalian. Subhanallah, nikmat lidah ini nikmat yang sangat besar. Lidah ini boleh zikrullah. Lidah ini boleh menjadi lidah ataupun lisan yang menjadi apa? Aset penting untuk kita masuk syurga. Allah sebut dalam Al-Quran, ya, apakah lagi? Adakah lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyeru manusia kepada Allah? Ya, kemudian dia beramal saleh dan dia mengatakan dia adalah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Adakah lagi perkataan yang lebih baik selain daripada perkataan yang mengajak manusia ke jalan Allah? Alangkah baiknya sahabat sekalian, kalau kita diberikan nikmat lisan, Masya Allah, kita gunakan mengajak manusia ke jalan Allah. Ini nikmat. Tapi ada orang diberikan petah berkata-kata. Tapi dia gunakan kepetahan berkata-kata dia untuk apa? Untuk menipu orang dalam perniagaan dia. Ini contoh. Ya, ada orang Masya Allah dia pandai berkata-kata. Tapi dia gunakan pandai berkata-kata dia apa dia? Untuk memanipulasikan. Ya, macam-macam lah. Asalkan apa? Yang dia nampak duit, yang dia nampak harta, yang dia nampak kesenangan, yang dia nampak follower. Dan macam-macam lagi tuan-puan, yang mungkin Allah akan bagi apa yang dia nak. Tapi sedikit pun tak mendekatkan dia kepada Allah. Bahkan semakin dekat kepada azab Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Al-Hasan berkata, betapa ramai orang yang terkena fitnah dengan cara dipuji, dan berapa ramai orang yang terpedaya dengan cara ditutup aibnya. Masya Allah, ya tuan-puan sekalian, kita cuba fahami makna istidraj dengan melihat kepada pandangan para ulama. Kata Al-Hasan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, dan tafsir As-Siraj Al-Munir, apa dia sebut? Dia kata,
Ramai orang yang terkena fitnah dengan cara dipuji. Ya, seolah-olah macam benda yang kita buat ni mungkin sebenarnya Allah tak puji pun. Allah tak suka pun, Allah tak pandang pun. Tapi dengan sebab dia istidraj tuan-puan sekalian, orang lain yang puji. Bukan seorang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ramainya manusia yang puji. Tapi bagaimana dengan pandangan Allah? Bagaimana kedudukan amal itu yang sebenar-benarnya di sisi Allah? Kalau orang tu, tuan-puan sekalian, tidak cepat-cepat muhasabah diri, tidak cepat-cepat buat refleksi pada diri, ada kemungkinan kita, saya nak guna orang lain, kita. Ada kemungkinan kita akan hanyut, kita akan lemas, kita akan larut dalam pujian dalam keadaan Allah benci dengan kita. Wal-iyazubillah. Dalam keadaan Allah benci dengan perangai kita. Dalam keadaan Allah tak suka dengan kita. Tapi bagaimana cara istidraj tadi? Habis kita tak nampak dah, tak nampak langsung signal-signal yang Allah tak suka tu. Tak nampak. Kenapa? Kita diampu, kita diangkat dengan jutaan pujian daripada manusia. Dengan ribuan pujian daripada manusia. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Apa sangatlah pandangan manusia? Apalah nilai pandangan manusia? Ya, kalau Allah tidak sudi memandang kita, kalau Allah tak sudi lihat amalan kita, kalau Allah tak sudi nak terima amalan kita. Tapi kata Al-Hasan, jadi satu fitnah yang besar ketika mana satu kesilapan, kesalahan kita yang sebenarnya Allah tak pandang pun benda tu amalan yang kita buat, tapi telah didokong dengan apa? Dengan bentuk istidraj di mana kita larut lemas dalam pujian-pujian manusia sampai kita tidak nampak hakikat diri kita yang sebenar. Sebab tu saya teringat tuan-puan dalam perbincangan tasawuf, ya, bagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, jangan kita terpesona dengan sesuatu yang belum dapat dikenal pasti sedangkan kita sudah tahu apa yang pasti. Lebih kurang macam tu maksud dia. Makna dia apa? Kita lebih tahu kan siapa diri kita berbanding dengan puji-pujian orang kepada kita. Orang tu puji kita, bukan dia tahu sangat pun siapa kita. Dia bukan duduk serumah dengan kita pun. Dia bukan tahu kita bangun pukul berapa. Dia bukan tahu pun apa yang berada dalam gerak hati kita. Dia bukan boleh baca pun apa ada dalam pemikiran kita. Tapi kita lebih tahu kan niat-niat serong kita. Kita lebih tahu kan macam-macam harapan-harapan yang menyimpang kita. Jadi lebih baik kita yakin dengan apa yang kita tahu tentang diri kita, bahawa kita lemah, bahawa kita busuk, bahawa kita jahat, bahawa kita zalim pada diri sendiri daripada kita hanyut dan lemas dengan pujian manusia yang sebenarnya manusia tidak kenal pun kita. Dan kata apa kata Al-Hasan? Dan berapa ramai orang terpedaya dengan cara ditutupi aibnya. Ya, jadi istidraj rupanya. Allah tak suka kat dia sebab dia buat dosa, dia buat maksiat, dia tak berusaha mentaati Allah, dia tak berusaha untuk menjernihkan hatinya ya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu istidraj dalam bentuk apa? Aib dia semua tertutup, semua tak nampak. Orang tak tahu pun aib-aib dia, orang tak tahu pun dosa dia, tertutup. Jadi bila tertutup dia rasa apa? Dia rasa bangga diri. Tertutup dia rasa selamat sehinggalah satu saat tuan-puan sekalian nikmat-nikmat itu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wal-iyazubillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa innama dzalika minhu istidraj." Maksudnya adalah apabila kamu melihat Allah Azza wa Jalla memberi kepada hamba daripada perkara dunia yang diinginkannya sedangkan dia terus melakukan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahawa perkara itu adalah istidraj. Jadi kalau ustazah boleh simpulkan tuan-puan sekalian, ya, kurang lebih ada 5 perkara untuk kita melihat kepada ciri-ciri istidraj ini. Yang pertama ialah kenikmatan duniawi melimpah ruah tetapi keimanan terus turun merudum. Saya ulang lagi sekali yang pertama. Keimanan duniawi melimpah ruah padahal keimanan terus menurun, terus merudum. Sahabat-sahabat sekalian, kita jangan iri hati, jangan susah hati melihat orang lain hidup dengan kemewahan, hidup banyak harta. Ya? Sebab macam ni, Allah memberikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai, Allah berikan dunia. Allah berikan harta.
Maksud dia Allah boleh memberikan harta kepada siapa jua sama ada orang itu Allah cintai ataupun tidak. Tetapi Allah hanya memberikan iman, hanya memberikan takwa, hanya memberikan ketaatan, kemanisan taat hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi kita jangan fokus nak kejar kepada kemewahannya, kekayaannya semata-mata tapi hilang kemanisan iman. Jangan fokus macam tu. Ya, boleh kita nak jadi kaya, kita nak jadi senang, nak jadi berharta, tapi ingat sukat ni nilai. Kenapa ya dalam hati aku ni makin lama makin tak manis pula sedekah? Kenapa dalam hati aku ni makin berat pula nak sedekah? Kenapa dalam hati aku ni tak terasa kemanisan zikrullah? Kenapa dalam hati aku ni tak terasa kemanisan ibadah? Jadi dinilai. Kenapa? Takut fokus kita sudah lari. Yang kita kejar kemewahan, yang kita kejar dunia, bukan lagi nikmat untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama tadi, tuan-puan sekalian, kenikmatan duniawi melempah ruah, padahal keimanan terus menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu tuan-puan sekalian, nanti Ustaz akan bacakan ayat Quran lagi satu ya. Yang kedua ialah rezekinya terus lancar dan meningkat padahal ibadahnya selalu diabaikan. Kalau tadi kita kata apa ni? Kita kata iman makin turun, keyakinan kepada Allah makin turun. Sekarang kita lihat pula, ibadah juga semakin diabaikan. Ya, solat nun di hujung waktu. Bahkan mudah-mudah saja nak tinggal solat, nanti alasan dia tak apalah saya qada. Orang bisnes kadang-kadang ni tuan-puan sekalian ya, yalah mungkin sibuk dalam bekerja ya, sibuk mencari rezeki. Kadang-kadang Masya Allah ada segelintir tak berapa jaga solat tadi. Ya, jadi solat zuhur teranjak, konon katanya tak apalah nanti maghrib nanti akan qada, asar akan qada. Itu boleh dilihat. Ya, dalam masa yang sama rezeki terus melimpah. Sampai kita boleh mendengar ada yang mengatakan, alah tak solat pun duit saya banyak, tak solat pun bisnes saya maju, saya tak jaga pun hukum hakam Allah, tapi tengok macam mana ramainya orang-orang yang berada di belakang saya yang sokong perniagaan saya. Allahu Akbar. Yang menyokong perniagaan kita, ya, itu bukan gambaran kepada pandangan dan keredaan Allah kepada kita. Tapi yang betul-betul menggambarkan keredaan Allah, pandangan Allah kepada kita adalah amal ibadah yang kita lakukan kerana Allah. Keimanan yang semakin bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perhatikan ciri kedua, rezeki makin bertambah. Ya, anak makin ramai, apa lagi ya? Rumah makin besar, pelaburan makin banyak. Kalau dulu hanya pandai hitung duit sekadar ribu-riban saja, tapi sekarang dah masuk ratus-ratus ribu. Tiba-tiba Allah bukakan lagi, ya Allah, dah tak pandang dah, bukan yang ribu-ribu dah bagi ke juta-juta dah. Ya, dah main pelaburan saham sana sini. Tapi tengok juga tuan-puan, ibadah kita meningkat ke tidak? Ya, kadang-kadang saya sebut macam ni dengan para jemaah kan. Kalau orang susah, orang miskin, yang kadang-kadang bangun pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi sebab nak masak nasi lemak, sebab nak buat kuih keria, dapatlah solat tahajud 2 rakaat, lepas tu korang berempah pulah lah kat dapur. Kenapa? Lepas subuh korang sebaik lepas subuh, nak jual dah ni untuk orang nak pergi sekolah, orang nak pergi kerja. Okey, itu untuk orang susah. Apakah memadai untuk orang-orang yang senang, orang-orang yang diberikan kemewahan, orang-orang yang Masya Allah duitnya banyak, hartanya lebat sungguh. Memadaikah 2 rakaat tuan-puan sekalian untuk tahajud? Sama macam orang miskin yang susah tadi, ataupun orang-orang seperti ini akan berhempas pulas untuk benar-benar mensyukuri nikmat Allah. Sampai rasa takut dan bimbang, ya Allah ya Tuhan, kau bagi lagi nikmat semalam pun aku tak pandai nak syukuri macam mana, tambah lagi, sampai takut. Lalu rasa nak bersyukur tu digantikan dengan apa? Setinggi-tinggi nilai ketakwaan kepada Allah, nilai takwa tinggi sangat. Cuba kita tengok tuan-puan macam sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Ya Allah janjikan syurga. Ini adalah di antara sahabat-sahabat yang diberikan khabar gembira, dijanjikan, dijamin syurga. Tuan-puan, beliau ini, ya, sahabat yang bernama Abdul Rahman Auf ni memang orang kaya. Memang mula bisnes sikit je cepat berkembang. Dah tinggal dah harta benda dekat Mekah semasa hijrah ke Madinah. Tapi memulakan perniagaan di Madinah pun cepat berkembang. Ini Masya Allah barakah. Ya, satu nikmat yang Allah berikan kepada Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abdul Rahman bin Auf jiwanya jiwa yang takwa. Ya, susah hati juga melihat, ya Allah, banyaknya nikmat, banyaknya harta. Apa yang Abdul Rahman Auf pun buat? Ya, Abdul Rahman Auf buat sentiasa menginfakkan harta di jalan Allah.
sentiasa untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman Auf paling takut kalau meninggal dunia, meninggalkan harta-harta yang tak dapat diuruskan, yang tak tahu nak dikemanakan. Sehingga kan ada riwayat yang menceritakan tuan-puan sekalian, ya Abdurrahman Auf ni sedaya upaya ni nak bantu ummah ni dengan harta benda dia. Ya sampaikan dia cuba sangat kalau boleh ya biarlah meninggal dunia dalam keadaan jangan tinggal harta-harta yang tak tahu nak diuruskan macam mana. Jadi sampai pernah satu ketika tu ya ada beberapa orang hamba Allah yang dia memiliki kebun-kebun tapi tamar tu semua rosak. Kebun tamar tapi tamar-tamar tu rosak semua. Buah dia tak menjadi. Ya, maknanya ini adalah satu perniagaan ataupun perusahaan pertanian yang merugikan. Berekar-ekar, seluas-luasnya. Ramai masa tu orang mengalami masalah kebun tamar dia tak menjadi. Jadi Abdurrahman Auf ni tuan-puan sekalian pergi beli kebun tamar yang tak menjadi tu. Yang penting apa dia boleh tolong orang lain. Dia boleh tolong orang lain, dia ada duit. Dia beli, tak apalah dia rugi ke apa, tak apa, dia ada duit. Ya. Dia pergi beli kebun-kebun tamar tu. Jadi maksud dia apa? Pemilik kebun tamar tu alhamdulillah dapat keuntungan daripada pembelian. Sebab Abdurrahman bin Auf beli tu dengan harga yang berlipat kali ganda. Padahal tahu tak dapat buat apa pun dengan buah-buah tamar yang busuk itu. Tapi nak beritahunya Masya Allah, sayangnya Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Ya di tengah-tengah dia risau, takut banyak sangat harta ni. Ya takut nanti jadi apa? Jadi hisab tu makin berat. Tetap Allah mentakdirkan kamu ni memang dapat masuk syurga dengan jalan harta yang banyak dan kamu manfaatkan harta tu di jalan yang benar. Sebab apa? Dalam keadaan memiliki kebun-kebun tamar yang buah dia busuk tu pun, tiba-tiba dia dapat berita dekat Yaman ketika itu ada penyakit. Ada satu penyakit yang merebak yang mana ia dikhabarkan oleh para tabib penyakit ni dapat diubat, dirawat insya-Allah dengan wasilah tamar-tamar yang busuk. Pula dah. Dia dapat diubat dengan tamar yang tak menjadi, tamar yang busuk tu. Subhanallah, ya. Jadi tuan-puan sekalian, maka pembesar daripada Yaman nak beli semua kebun-kebun tamar itu sebab nak ambil tamar yang tak cantik ni, tamar yang tak menjadi ni, bahkan ditawarkan pula dengan harga yang berlipat kali ganda yang mendatangkan lagi keuntungan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi jalan sedekah lagi, Abdurrahman bin Auf dapat lagi rezeki, sedekah lagi, infak lagi. Tak putus tuan-puan sekalian. Tapi yang paling penting yang saya nak kemukakan apa dia? Jiwa sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, jiwa taqwa. Jiwa takut nanti kalau Allah hisab. Setiap satu yang kita dapat ni tuan-puan sekalian, 1 sen ke, 10 sen ke, apa ke nak dinilaikan harta kita, akan dihisab oleh Allah. Datang daripada mana? Macam mana kamu menguruskannya? Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi nak berhati-hati sangat supaya kita sedar, ya dapat mengukur ya yang Allah bagi ni sebenarnya nikmat ataupun tiba-tiba jadi istidraj. Ukuran dia di mana? Lihat bertambah iman ataupun tidak. Yang kedua, lihat bertambah amal soleh ataupun tidak. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hidupnya berjaya, ya hidupnya berjaya, disukai oleh orang ramai, ya, tetapi maksiatnya bertambah dan dia merasa enak dalam maksiat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, wahai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kamu lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas kamu sementara engkau terus-menerus juga melakukan maksiat kepada Allah. Waspadalah. Dan maksiat ni luas maksud dia tuan-puan. Maksiat zahir, maksiat batin, ya. Maksiat zahir ni nampak minum arak, ya, derhaka pada mak ayah, apa yang zahir-zahir, tinggal solat, ya, tak bayar zakat, nampak. Tapi yang maksiat batin ni, ya, yang kadang-kadang dah mula bertuhankan kepada hawa nafsu, dah mula bertuhankan kepada dunia, ya, dah mula bertuhankan kepada pandangan makhluk, ini semua kena dilihat. Jadi ustazah nak minta kita ambil kesempatan. Saya cakap pada diri sendiri juga tuan-puan. 10 hari ni Ramadan terakhir kita dah memulai masuk ni 10 hari akhir Ramadan. Berilah masa untuk muhasabah diri. Tentukanlah semula hala tuju yang kita nak pergi. Tengoklah balik apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Daripada mana kita dapat. Bagaimana kita menggunakannya. Cepat-cepatlah istighfar kepada Allah. Ya supaya apa yang Allah kurniakan kita ini benar-benar nikmat yang mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah. Bukannya istidraj yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Ciri yang keempat tuan-puan sekalian.
Hartanya semakin melimpah, namun dia mulai tertimpa penyakit kikir dan boros. Hartanya makin melimpah, tapi dia mulai tertimpa penyakit kikir dan boros. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang ni tuan-puan, kita pun macam tak tahu kot kita ni sebenarnya kedekut ke, tak kedekut ke, kan kita pun tak tahu. Dan memang kalau tak ada duit, tak ada harta, tak perasan sangat kedekut tak kedekut tu sebab memang tak ada benda nak bagi. Tapi sebenarnya penyakit kikir dan bakhil ataupun boros ini dan boros adalah penyakit yang menimpa orang yang Allah berikan dia rezeki, harta yang banyak. Ya. Jadi bila kita tu duduk dalam keadaan selesa, ya, maknanya diberikan macam-macam oleh Allah, itu mulai nampak ya kikirnya, borosnya. Sebab itu sedekah orang susah RM10 tidak sama nilainya dengan sedekah orang senang RM10 juga. Ya, padahal tuan-puan sekalian RM10 orang susah tu ya Allah, menggigil nak keluar, berfikir-fikir ni kalau bagi RM10 karang ni maknanya apa? Maknanya lauk petang karang kena dikurangkan. Ni kalau bagi RM10 karang ni maknanya apa? Maknanya okeylah untuk diri sendiri ni kena dikurangkan. Sampai kesan tu pada diri sendiri tu keluar RM10. Tapi kalau orang senang, orang kaya keluar RM10, tak ada apa. Kadang-kadang keluar RM10,000 pun RM10,000 tu buat main gitu-gitu je, bagi-bagi kat anak cucu je tuan-puan sekalian. Ya, Masya Allah. Jadi tak sama. Allah menilai juga benda tu lihat kepada sejauh mana kesukaran, kesakitan dan kesan apa yang kita keluarkan. RM10 daripada orang susah, kesannya teruk pada dia. Kesannya hebat pada dia, ya, nak kena sabar. Lepas tu nak kena cari lagi, nak cari lagi macam mana dapat lagi RM10 ni. Ya, kemudian Allah akan lipat kali gandakanlah ya dengan setinggi-tinggi sebanyak-banyaknya ya apa yang telah dikeluarkan. Banding dengan RM10 orang kaya, kesan dia apa? Tak ada kesan apa, tak teringat pun, tak ada apa pun. Jadi Allah menilai ikut pada kesannya juga. Ya, macam mana sukarnya benda itu untuk dikeluarkan. Jadi kadang-kadang orang yang senang tuan-puan sekalian, koklah kita ni pun termasuk orang senang, kita mulai susah untuk sedekah. Kita mulai berkira, mulai kikir ya. Kita dah sedap dah tengok akaun bank, duk kira-kira ya dah 6 angka, dah 7 angka ke contohnya kan. Oh ya Allah dah sedap dah. Padahal dulu boleh je kita hidup dalam bank berapa? Ada 1,500. 1,500. Ya, hidup je kita, makan tak ada masalah pun. Tapi bila dah tertimpa penyakit kikir, kalau tengok dekat bank tu, dah tinggal 300,000. 300,000 rasa macam tak ada. Ya, 300,000 rasa macam tak ada. Kenapa? Dia dah naik tu, dia punya tahap rasa susah tu. Orang lain ada RM50 baru rasa susah. Kalau RM50 je ada, terasa dah susah dah ni, RM50 ada. Tapi ada orang tengok ya, Masya Allah halusnya benda yang Allah nak tarbiyah didik kita. 300,000 dalam bank rasa susah dah. Dah rasa macam tak cukup dah ni. Dah rasa macam kita ni dah berada pada zon bahaya ni. Tak boleh senang-senang nak bagi sedekah, tak boleh senang-senang nak infak. Allahu Akbar. Hati-hatilah kita semua sahabat-sahabat. Saya cakap pada diri sendiri, ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat bakhil. Berilah kami keyakinan ya Allah untuk kami sentiasa yakin apa yang ada di sisimu lebih baik daripada apa yang kami kumpulkan di tangan kami. Yakinlah ya Allah, yakinlah. Supaya kami tak takut untuk mengeluarkan. Supaya kami tak takut untuk infak di jalanmu ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya jauhkan daripada sifat boros. Kadang-kadang ialah macam-macam ya. Beli tak tahulah koleksi banyak mana. Tapi kalau kita fikir sejenak, tengok macam mana kita diajar, dididik oleh Allah dalam fasa COVID-19 ni, ya, pandemik ini. Sudahnya semuanya kembali, kita nampak sangat segala-galanya kembali kepada Allah, kembali pada Allah. Nyawa kita tu di hujung tanduk sangat. Ya, siapa-siapa je boleh terdedah kecuali yang Allah tak izinkan ya kepada macam-macam penyakit kat luar sana. Jadi ya Allah, kita tahu dah sebenarnya betul-betul hidup ni nak menjaga apa dia? La ilaha illallah, tauhid kita kepada Allah. Ya Allah, bukakan jalan beramal ya pada kita daripada dulu lagi sepanjang usia kita. Jadi biarlah amalan yang kita buat tu kita cuba mujahadah untuk apa? Ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan dalam keadaan mungkin Allah senangkan kita mudah-mudah nak boros-boros. Ya, padahal kalau kita tengok orang susah ni tuan-puan sekalian, ya Allah memang sedih sangat, kesian. Ya, memang Ustazah kalau orang tanya antara pemandangan yang cepat menyebabkan Ustazah nak menangis apa dia? Ya. Jawapan dia Ustazah tak boleh tengok. Kalau tengok tu cepat rasa nak nangis. Jawapannya adalah seorang lelaki yang sudah tua tapi masih bekerja untuk menyara
menyara keperluan asas hidup keluarga. Bukan untuk bermewah-mewah ya, tapi keperluan asas hidup keluarga. Kadang-kadang pemandu teksi, tuan-puan sekalian, kita tengok, ya Allah ya Tuhan, tengok pada wajah tu pun kita boleh teka dah. Ni mungkin dah 60 lebih ni umur pakcik ni, 50 lebih ni. Tunggu je penumpang. Ya, tunggu penumpang. Kok dapat penumpang seorang pun sehari ataupun 5 orang sehari pun tuan-puan. Banyak mana sangat ya. Nak bandingkan yang dia dapat, nak bandingkan dengan ya Allah ya, kadang-kadang nak pergi masjid pun dah tak sempat dah bawa teksi. Contohnya lah, ada segelintir tu sempat je. Ya, ni sebagai contoh-contoh. Jadi maknanya susahnya ya, sampai Konza pernah ya tuan-puan naik teksi kan, lepas tu yelah macam ada baki, mungkin baki dalam RM23 ke RM24 macam tu, kita bagi duit RM50. Kita pun kata tak apa pakcik, saya tak ambil baki tu. Dia punya terima kasih tu kan, ya Allah, sampai kita rasa macam Allahu akbar, kesiannya. Ustazah pernah ya tuan-puan, ni cerita sikitlah petang ni. Ustazah masa tu beli order makanan dengan GrabFood. Adalah order sesuatu tu kan. Lepas tu lah masa yang sama, dalam grup WhatsApp Ustazah tu ada juga orang jual roti jala lah apalah kan. Jadi kita sama-sama nak tolong, kita beli sikit-sikit kan. Jadi Ustazah pun belilah, satu lagi beli dengan seseorang, beli roti jala. Jadi kalau GrabFood tu kita dah bayar online kan, tapi yang beli roti jala ni, itu tak, kita nak bayar kat dia. Adalah beli benda-benda lagi. Jadi jumlah dia RM37. Jadi ustazah ni kan nak siapkan duit RM37 nak bagi pada anak tu kan, nak bagi pada anak-anak kat bawah. Nanti kalau datang orang bagi ni, hantar roti jala ni, bagilah duit ni. Ya, jangan lupa nanti akadlah dengan dia, kita beli ni. Masa tu saya dah siapkan duit RM37. Tapi dalam hati tu kan terfikir macam ni, elok masuk sampul lah, elok masuk dalam envelope kan. Jadi padahal biasa sebelum-sebelum ni bagi macam tu je duit kan, tapi hati tu terdetik elok masuk dalam sampul. Jadi ustazah pun masukkan dalam envelope angpau tu kan ya, bekas duit raya tu, tapi yang tahfiz ustazah punya, tahfiz Madinah Hufaz. Cantik sangat dia punya bekas duit tu kan ya, sampul duit. Jadi ustazah pun masuk RM37 bagi pada anak. Nanti kalau orang datang bagi kata belilah makanan ni. Tapi yang datang dulu adalah GrabFood tu. Ya, seorang pemuda ya datang, dia dah bayar yang dia kan. Tapi anak ni sekejap ya, sekejap. Ambil ni, Adik Mat, ambil ni. Masuk kat dalam bot. Okey, lepas tu bila dia datang yang GrabFood tu tuan-puan sekalian, anak saya terus bagi kat dia envelope tu. Dia dapat tu, dia terus macam ya Allah, macam orang nak sujud tuan-puan. Terima kasih. Rupanya rezeki dia. Ya, rezeki dia. Lepas tu datang roti jala tu, dia kata mak belum bayar. Jadi saya tanya mana duit tadi. Dia kata dah bagi dekat yang GrabFood tu. Saya kata Masya Allah, itu memang rezeki dia. Malah pemberian tu bukan pemberian duit macam tu. Masuk dalam envelope tu macam seolah-olah betul-betul kita nak sedekah. Padahal saya tak ada niat nak sedekah. Masya Allah, baiknya Allah. Kadang-kadang tak ada niat nak sedekah pun Allah paksa kita sedekah. Ya. Jadi bagi kat dia. Dia punya bersyukur. Kata anak-anak kan, memang saya kata, kenapa tak tengok dulu, saya cakap kan. Lepas tu anak-anak kata, Umi, kalau Umi tengok wajah pemuda yang datang tu, Umi yang datang tu, muka dia muka baik Umi, muka soleh sangat Umi. Ya, lepas tu mungkin agaknya dia sangat memerlukan. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, ya, bila saya dengar tu memang, tak apa, saya memang tak boleh kalau orang tu berusaha mencari rezeki yang halal dalam kesusahan, dalam kepayahan, dalam hujan, dalam macam-macam keadaan. Aduh ya Allah, ya, itu di antara pemandangan yang rasanya sangat syahdu lah untuk jiwa kita. Cuba kita tengok rumah-rumah orang susah ya Allah, kesian tuan-puan sekalian. Jadi kita nak kena latih melihat orang di bawah kita selalu. Jangan asyik tengok atas saja, tengok orang di bawah kita. Sebab apa? Dengan kita melihat orang-orang di bawah kita juga, nanti akan mendatangkan rasa keinsafan supaya kita ni tidak jadi kikir dan juga boros. Dan yang kelima, tuan-puan sekalian, di antara ciri orang yang kena istidraj ni apa dia? Jarang terkena musibah penyakit. Jadi dia jarang sakit. Ya, jadi jalan untuk menghapuskan dosa tu tak banyak pada dia. Elok je keadaan dia. Sebab orang sakit ni tuan-puan sekalian, ya Allah, ya Tuhan. Ya, demam sehari tu boleh menghapuskan dosa kita setahun.
Ya kita demam, kita sakit, bahkan Nabi sebut dalam hadis, tercucuk duri sikit pun dekat kaki pun ya. Maknanya Allah nak bagi kita supaya berjalan di atas muka bumi ni tanpa ada dosa dah. Kenapa? Yang tercucuk duri satu tu dah menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Tapi orang-orang yang dalam zon istidraj ni, sakit pun susah nak jumpa dia sakit. Sehat, elok, segar, bugar tuan-puan sekalian. Maka kita kena tengok. Kalaulah kita berada macam, aku ni selesa hidup, senang apa semua, tengok. Bukan maknanya kita istidraj, kita kena istidraj. Tengok dulu, iman bertambah ke tidak. Ya, kita semakin dekat atau tidak dengan Allah. Amal soleh semakin banyak ataupun tidak. Kena tengok benda-benda tu semua. InsyaAllah benda tu akan menjadi penilaian ya untuk kita memahami di mana zon yang kita berada. Ya, kita mohon kepada Allah agar kita sentiasa dikurniakan nikmat yang dapat kita manfaatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, kita muhasabah ya diri kita 10 akhir Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Tengoklah kita semula ya daripada dulu sampai sekarang. Ustazah hari ni tuan-puan sekalian ya rasa macam bahagia sangat. Nanti Ustazah tengok mana tadi ada sahabat kita tulis ya. Ustazah rasa bahagia sangat. Ada seorang adik ya, tak nak sebut nama. Dia meluahkan, dia mesej kat Ustazah. Ya Allah rasa bahagianya. Dia kata apa? Lebih kurang maksud dia, terima kasih Ustazah kerana memaksa saya untuk melakukan muhasabah. Adik ni duduk jauh, duduk kat Jepun. Ya, Ustazah baca tu berlenang air mata. Panjang lebar dia tulis. Dia kata apa? Ustazah, terima kasih Ustazah. Ya, saya kenal Ustazah melalui YouTube je. Ketika saya menjalani ibadah umrah Ramadan tahun lepas, dia kata. 3 tahun lepas Ustazah, saya sibuk kerja dunia sehingga saya jauh dengan Allah. Di mata manusia, rezeki yang Allah beri kepada saya yang masih muda ini terlalu luar biasa. Tapi hati saya tak pernah tenang. Jauh daripada keamanan, jauh daripada keluarga dan kawan-kawan. Sentiasa stres, cepat marah. Seolah-olah saya menjadi orang yang sangat berbeza. Alhamdulillah Allah panggil saya menjalani umrah di 10 Ramadan terakhir. Walaupun last minute arrangement. Betul lah tiada yang mustahil kalau Allah mengkehendaki sesuatu. Ujian saya ketika sampai di Mekah, saya haid. Ya Allah, saya sangat sedih menangis. Ketika itu saya cuba mencari ceramah-ceramah di YouTube nak mengetahui bagaimana mahu beribadah ketika haid. Ketika itu saya terjumpa video ustazah di mana ustazah mencadangkan, ya kalau dalam keadaan haid, buatlah muhasabah diri di luar Masjidil Haram. Saya ikut nasihat ustazah dan catat segala nikmat yang Allah berikan kepada saya sejak umur saya 12 tahun. Masya Allah, saya rasa sangat malu dengan Allah. Alhamdulillah, hari yang ke-26 selepas subuh, saya berjaya menyempurnakan umrah pertama dengan begitu mudah sekali. Betapa Allah sangat sayang kepada saya. Dia nak bagi saya berehat dulu untuk saya muhasabah diri, untuk saya lebih menghargai dan merasai kemanisan ibadah. Dia mendatangkan kebaikan-kebaikan, kejutan-kejutan, hadiah-hadiah yang tidak disangka-sangka. Hati saya merasa sangat tenang, lapang sejak kembali daripada umrah. Dan saya telah kurangkan projek-projek kerja-kerja saya lebih fokus kepada akhirat. Terima kasih Ustazah kerana push saya untuk muhasabah diri. Telah menjadi salah satu perkara yang membuatkan saya menyedari betapa Allah terlalu menyayangi saya. Allah adalah Al-Jabbar. Dia telah menyembuhkan hati saya walaupun tanpa saya sedari keadaan hati saya ketika itu. Dalam seluruh pencapaian dan kejayaan saya di dunia ini dalam 10 tahun. Bagi saya, kejayaan dan pencapaian yang paling saya banggakan adalah ketika Allah melembutkan hati saya, membawa saya kembali kepadanya, kepada Islam dan berusaha untuk hijrah menjadi wanita muslimah yang lebih baik. Alhamdulillah. Tuan-puan, muhasabah ni terlalu hebat. Ya, kita duduk muhasabah daripada yang paling kita ingat daripada kecil sampai sekarang. Ya Allah, siapa aku dulu ya Allah? Macam mana aku dulu ya Allah? Apa yang telah Kau beri pada aku terlalu banyak ya Allah. Ya Allah, nikmatnya mengingati Engkau ya Allah. Ingat dosa-dosa kita. Kita muhasabah betul-betul supaya kita tidak menjadi golongan yang sebenarnya duduk dalam zon istidraj. Wal'iyadzubillah ya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sekali lagi Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton pada petang ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat penghayatan yang baik insya-Allah dalam kehidupan kita. Ya, sama-sama kita berdoa agar kita dapat Lailatul Qadar. Ya Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Allahumma arhamna ya Allah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina.
Ya, kita doa dulu tuan-puan sebelum Ustazah akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami seluruh kebaikan yang kami tahu, yang kami tak tahu, yang dekat, yang jauh, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada seluruh kejahatan yang dekat, yang jauh, yang kami sedar dan kami tak sedar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon segala yang dipohon oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta berlindung dengan semua yang Nabi-Mu minta perlindungan daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami syurga dan segala yang mendekatkan kami kepada syurga. Jauhkan kami daripada neraka dan segala benda yang akan mendekatkan kami kepada neraka. Ya Allah, jadikanlah seluruh ketentuan-Mu kepada kami baik-baik belaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, teruskan memberikan sumbangan infak kalian ya kepada Malaysia for Syria, ya, khususnya dalam bulan Ramadan ini di mana banyak yang diperlukan kepada saudara-saudara kita untuk mereka itu dapat menikmati juadah berbuka seperti mana kita, insya-Allah tuan-puan sekalian. Dan jangan lupa kepada seluruh pendengar untuk memiliki e-book Ustazah, e-book Doa Mihrab, ya, khususnya ni masa Ramadan ni tuan-puan sekalian. Ya, kita nak beramal dengan doa-doa yang Ustazah telah kumpulkan dalam e-book Doa Mihrab tersebut. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah ya, tak sampai beberapa hari 1,000 lebih unit telah pun dapat dijual. Sebenarnya kami di Madinatul Huffaz mensasarkan 10,000 unit dalam bulan Ramadan ni. Ya, bantu Ustazah, bantu tahfiz Ustazah, milikilah e-book Doa Mihrab hanya dengan harga RM39 sahaja. Bukan saja dapat e-book Doa Mihrab, tapi ada koleksi doa-doa, tazkirah, ceramah-ceramah, kapsul yang boleh tuan-puan ambil manfaat dan pengajaran daripadanya. Jadi segeralah masuk kepada Facebook Ustazah, ya, tekan link e-book Doa Mihrab. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama tolong-menolong pada kebaikan. Terima kasih semua. Terima kasih Malaysia for Syria. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku,
akan selamanya.